3, 2, 1. Action! Baiklah, bagi pendapat saya, masalah ataupun isu yang dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara online pada era pandemik COVID-19 ini adalah begitu ketara dan perlu diambil cakna, di mana kurangnya tenaga pengajar yang berkemahiran dan kurangnya kreativiti untuk kendalikan pengajaran dan pembelajaran secara online ini untuk menarik minat pelajar serta dapat mencapai objektif dan matlamat pembelajaran yang memberangsangkan. Selain itu juga, masalah yang sering terjadi adalah guru kurang memberikan komitmen sepenuhnya jika berada di rumah. Isu ini berlaku kerana guru mempunyai tanggungjawab yang lain sehingga mengakibatkan pelajar terabai dan mempunyai masalah dalam keciciran pembelajaran. Seperti menarik rambut di dalam tepung. Situasi ini benar-benar memberi kesan yang mendalam kepada semua pihak, terutamanya guru dan murid, apabila kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya dijalankan secara bersemuka perlu diubah kepada pengajaran dan pembelajaran dari rumah, iaitu dikategorikan sebagai home-based learning. Antara inisiatif yang perlu dinaungi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia maupun guru adalah memastikan kelangsungan sesi pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan secara dalam talian menerusi beberapa kaedah yang bersesuaian seperti menggunakan aplikasi Google Classroom, Quizzes, Woodwall dan Kahoot untuk menyampaikan maklumat pembelajaran kepada murid yang berada di rumah. Melalui kaedah ini, sudah pasti dapat mengurangkan pelajar keciciran pembelajaran pada era pandemik COVID-19. Oleh hal demikian, guru perlu memainkan peranan yang agak tinggi untuk melibatkan diri dalam kursus-kursus kecemerlangan bertujuan untuk menambah ilmu maupun kaedah pembelajaran yang berkesan agar dapat memotivasikan diri serta murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Cabaran yang dihadapi oleh para pelajar sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara kita, terdapat beberapa kekurangan yang boleh dikupas mengenai isu pengajaran dan pembelajaran atas talian. Pada tahun 2019, pandemik COVID-19 telah menggemparkan rakyat Malaysia dan menjadi bualan rakyat sehingga menyebabkan kesemua institusi pembelajaran pada waktu itu terpaksa ditutup. Perkara tersebut telah menjadi punca masalah utama dalam kalangan pelajar kerana terpaksa menjalani pembelajaran secara atas talian. Hal ini kerana pelajar lebih cenderung memilih pembelajaran secara fizikal berbanding pembelajaran atas talian. Antara cabaran yang dilalui oleh pelajar ialah tentang keselesaan persekitaran rumah yang kurang kondusif. Seperti yang kita tahu, pelbagai gangguan persekitaran yang terjadi sepanjang pembelajaran atas talian dilaksanakan, seperti gangguan fizikal maupun mental. Para pelajar perlu memiliki tempat belajar yang selesa supaya keinginan belajar walaupun atas talian tinggi dan semangat. Jika mereka tidak mempunyai tempat belajar yang selesa dan jauh dari segala gangguan, mereka akan hilang tumpuan untuk belajar dan perkara sebegitulah telah mengundang perasaan malas dalam diri pelajar sehingga mereka hilang semangat untuk menghadiri kelas pada hari tersebut. Hal ini demikian juga ada sesetengah ibu bapa tidak cakna akan keselesaan anak mereka untuk belajar kerana mungkin mereka menganggap pembelajaran atas talian mudah dan tidak memerlukan kemudahan pembelajaran yang sesuai dan selesa seperti kerusi dan meja. Selain itu, gangguan masa juga menjadi punca kepada pembelajaran atas talian kerana kehidupan pelajar di rumah tidak sama dengan waktu belajar di sekolah. Hal ini mengakibatkan gangguan di rumah begitu ketara. Sebagai contoh,
Murid tidak menyertai pembelajaran secara atas talian berpunca daripada tidur secara berlebihan akibat tidur tidak mengikuti masa yang sepatutnya. Selain itu, gangguan daripada aspek keluarga juga memainkan peranan. Hal ini kerana ketika berada di rumah, kekangan masa untuk memberi perhatian sepenuhnya akan terjejas. Sebagai contoh, ahli keluarga meminta pertolongan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Keadaan ini akan mengganggu potensi dan emosi keberadaan murid di dalam kelas. Antara cara penyelesaian yang boleh dilakukan ialah yang pertama, persediaan tempat belajar. Dalam menghasilkan cara belajar yang lebih efisien di atas talian, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam menyediakan tempat belajar yang lebih kondusif kepada anak mereka untuk belajar. Ibu bapa perlu memilih tempat yang selesa, selamat dan tidak mudah diganggu. Ibu bapa juga perlu memastikan tempat belajar anak mereka selesa dan tidak membiarkan anak mereka kerap belajar di atas katil ataupun bilik yang gelap, kerana perkara tersebut boleh menyebabkan pelajar lebih mudah berasa ngantuk dan tertidur sewaktu kelas berlangsung. Tambahan pula, pelajar juga perlu memastikan segala alatan untuk belajar adalah mencukupi seperti alatan tulis, pengecas bateri laptop dan sebagainya. Selain itu, cara penyelesaian yang kedua ialah mengenai pengurusan masa. Pengurusan masa juga adalah perkara yang sangat penting seperti kata pepatah, masa itu emas. Sebagai seorang pelajar, perkara yang harus dilakukan ialah membuat jadual waktu harian dengan membahagikan waktu belajar, menyiapkan tugasan dan aktiviti-aktiviti lain. Hal ini dapat mewujudkan kehidupan yang lebih teratur dan efisien supaya kehidupan dan emosi pelajar lebih stabil. Mungkin sebahagian daripada pelajar berpendapat jadual waktu harian tidak memberi apa-apa kesan yang baik, bahkan sama sahaja hasilnya. Hal ini kerana kebanyakan pelajar tidak patuh dan berdisiplin dalam mengikuti jadual waktu harian yang telah ditetapkan oleh diri mereka sendiri. Sewaktu membuat jadual waktu harian, pelajar harus bijak untuk membahagikan masa yang sepatutnya dalam setiap perkara. Para pelajar juga perlu memastikan diri mereka boleh melaksanakan dan mematuhi jadual tersebut. Dalam konteks ini, disiplin diri lebih utama. Seperti kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Untuk menjadi seorang yang berjaya, mereka perlu berkorban masa dan tenaga supaya dapat membantu mereka untuk mencapai sesuatu impian yang diidamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Isu dan cabaran dalam pengajaran pembelajaran dan peperiksaan yang dihadapi oleh guru agama dari aspek infrastruktur ketika berlaku COVID-19 ialah akses ke peralatan dan sambungan internet. Seperti yang kita ketahui, ketika permulaan negara kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, pengajaran dan pembelajaran diteruskan. Ini diperintahkan untuk berada di rumah. Disebabkan itu perlunya akses ke peralatan dan sambungan internet yang stabil. Ini kerana penggunaan aplikasi pengajaran dan pembelajaran dalam internet meluas seperti midterm, Zoom dan sebagainya di internet. Selain itu, perlu juga melibatkan kerjasama dengan pihak yang berwajib di atas penyediaan layanan internet dan juga pihak swasta lainnya untuk memperluaskan cakupan internet di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kecepatan sambungan. Bagi lembaga pendidikan juga penting untuk memiliki rencana pemulihan ataupun plan pemulihan yang dapat diaplikasikan jika berlaku gangguan infrastruktur atau kegagalan sistem jaringan internet. Dengan memperbaiki infrastruktur yang mencakupi pengajaran pembelajaran termasuk peperiksaan, ini akan dapat membantu meningkatkan keberjayaan akses dan kesempatan pendidikan ke atas semua pelajar dapat dipertingkatkan tidak kira di mana pun mereka berada. Oleh itu, penting untuk memastikan guru serta murid memiliki akses yang memadai ke peralatan seperti komputer atau tablet serta sambungan internet yang stabil. Pelajar yang tidak mempunyai atau tidak memiliki akses ini akan menghadapi kesulitan dalam mengikuti pengajaran pelajaran. Ini kerana kecepatan dan kualiti sambungan internet menjadi faktor yang penting, dan juga jika tidak dapat diperolehi, ini akan mengganggu pengajaran dan juga akan mengganggu pembelajaran serta mengganggu juga penglibatan pelajar dalam
keterbilatan mereka dalam mengambil peperiksaan. Untuk mengatasi isu ini, penting bagi pihak berwajib untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan komunikasi di bawah wilayah mereka. Ini semestinya melibatkan pelaburan dalam infrastruktur jaringan, subsidi peralatan dan akses internet atau penggunaan alternatif seperti pembelajaran melalui saluran televisyen ataupun radio.